Epistemisme dan logos adalah perkataan Greek yang berbentuk perkataan epistemologi. Logos bermaksud ilmu dan epistemisme bermaksud teori. Jadi, epistemologi ialah perkataan yang bermaksud teori ilmu. Objektif kajian bagi epistemologi ialah untuk mengkaji asal-usul pengetahuan manusia dan cara manusia memahami dan meyakini sesuatu dengan menggunakan konsep epistemologi. Epistemologi Islam ialah penyelidikan mendalam tentang sumber pengetahuan, asal-usulnya, kaedah yang digunakan dan batasan pengetahuan dalam ajaran Islam. Epistemologi berfungsi sebagai asas filsafat dalam kerangka ini dan ia bertujuan untuk memahami cara manusia memperoleh pengetahuan yang benar dan boleh dipercayai. Dalam epistemologi Islam, Al-Quran, kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah sumber utama pengetahuan, panduan utama untuk memahami kebenaran, etika dan prinsip hidup adalah ayat-ayat Al-Quran. Hadis yang merujuk kepada perkataan, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW memberikan konteks dan penjelasan tambahan untuk ajaran Islam. Definisi epistemologi Barat. Epistemologi Barat ialah bidang sains yang memfokuskan pada bagaimana, di mana dan bagaimana pengetahuan muncul dalam tradisi pemikiran Eropah. Epistemologi Barat telah berkembang sebagai pendekatan sistematik untuk memahami apa sebenarnya pengetahuan dan cara manusia memperolehnya sepanjang sejarahnya. Dalam epistemologi Barat, pendekatan utama melibatkan penggunaan metodologi ilmiah yang mengutamakan penggunaan eksperimen, pengujian dan observasi sebagai asas pembentukan pengetahuan. Dua pendekatan utama yang membentuk asas epistemologi Barat ialah empirism. Perbezaan epistemologi Islam dan Barat. Epistemologi Islam berasaskan ajaran agama Islam, terutamanya Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pengetahuan. Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah sumber pengetahuan yang paling penting dalam epistemologi Islam. Hadis yang merujuk kepada perkataan, tindakan dan persetujuan Nabi dan juga memberikan konteks dan penjelasan tambahan. Epistemologi Barat ialah tidak terlalu bergantung pada aspek keagamaan dan lebih bergantung pada pengalaman empiris, akal budi dan metodologi ilmiah. Sebaliknya, epistemologi Barat mengutamakan rasionalitas, pengalaman empiris dan metodologi ilmiah sebagai sumber utama pengetahuan. Keupayaan untuk memilih kaedah penyelidikan yang pelbagai dan kebebasan untuk mentafsir sangat dihargai. Perbezaan ini menyebabkan dua cara berbeza untuk memahami dan mendapatkan pengetahuan. Epistemologi Barat dalam pandangan Islam. Sudah tertera bahawa epistemologi ilmu Islam dan ilmu Barat mempunyai perbezaan yang ketara. Epistemologi ilmu Barat secara dasarnya bersumberkan daripada akal fikiran dan pengalaman, manakala epistemologi ilmu Islam menjadikan wahyu sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Wahyu untuk Nabi dan ilham untuk manusia pada asasnya bersumber dari hati. Hal inilah yang tidak diberi perhatian oleh ilmuwan Barat. Ilmu Barat juga dikenali sebagai ilmu sekular, manakala ilmu primer adalah ilmu mengikut Islam. Ilmu sekular ini hanya mempelajari manusia berdasarkan bentuk fizik sahaja kerana ia boleh dilihat dan dirasa oleh deria manusia. Akan tetapi, konsep roh tidak dapat dijelaskan kerana epistemologi ilmu mereka hanya berpegang kepada deria dan akal fikiran sahaja. Sedangkan urusan roh tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan kerana bersifat metafizik. Menurut ilmu Barat, teori Darwin menyatakan bahawa manusia berasal daripada monyet dan berevolusi menjadi manusia. Sesungguhnya teori ini bertentang dengan ajaran dan konsep asas Islam tentang penciptaan manusia. Charles Darwin kemudian menyimpulkan bahawa Tuhan tidak berperanan dalam penciptaan. Darwin mengatakan asal-usul spesies bukan berasal daripada Tuhan, tetapi daripada adaptasi kepada persekitaran. Semua spesies yang wujud sebenarnya berasal daripada nenek moyang yang sama. Spesies kemudiannya berbeza antara satu sama lain disebabkan keadaan semula jadi.
Dari pernyataan ini, ternyata dahsyatnya penolakan yang dilakukan oleh golongan ilmuwan barat tentang keberadaan Tuhan. Antara cabaran epistemologi Islam dan Barat ialah pandangan terhadap ilmu dan agama. Bagi epistemologi Islam, ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam dilihat sebagai satu cara untuk mendekati kebenaran ilahi. Ianya menekankan sumber pengetahuan daripada wahyu iaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama. Epistemologi Barat pula ada kalanya memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Kebenarannya juga berubah seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran manusia. Ianya juga sering diberikan perhatian kepada aspek rasional dan empirikal. Selain itu, cabaran epistemologi Islam dan Barat ialah pembangunan keilmuan. Dunia Islam telah menjadi pusat kegiatan keilmuan dan peradaban terutamanya semasa zaman kejayaan Islam. Walau bagaimanapun, cabaran moden termasuk pengukuhan keilmuan, isu global seperti globalisasi, pembangunan ekonomi dan menyesuaikan nilai-nilai Islam dalam perkembangan sains dan teknologi merupakan satu cabarannya. Tradisi Barat pula ianya telah memberikan sumbangan besar kepada ilmu pengetahuan moden dan revolusi industri. Cabaran moden termasuk isu-isu etika, impak teknologi dan krisis kepercayaan. Cara menangani cabaran tersebut adalah dengan memberikan pendidikan dan juga kesedaran. Pihak yang berkuasa perlu menyediakan program pendidikan yang merangkumi kedua-dua perspektif dan membolehkan individu memahami dan menghormati perbezaan. Sebagai contoh, menganjurkan dialog antara cendekiawan dan pemikir dari kedua-dua tradisi Islam dan Barat untuk saling memahami pandangan nilai-nilai masing-masing. Pihak berkuasa juga boleh memberikan penghargaan terhadap sumbangan dan kekuatan epistemologi dari kedua-dua tradisi. Dengan melakukan sedemikian, ianya dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian epistemologi dan dapat memotivasikan komuniti Islam dan Barat. Penelitian bersama dapat mengatasi cabaran ini. Pihak yang berkuasa boleh mendorong projek pendidikan bersama yang melibatkan ahli epistemologi dari kedua-dua tradisi. Projek ini akan mengukuhkan hubungan antara institusi akademik Islam dan Barat. Penelitian bersama ini juga melibatkan pendekatan yang sistematik dalam mempelajari sumber-sumber pengetahuan, metodologi penelitian serta bagaimana pengetahuan itu diperoleh, diluluskan dan disebarkan. Kajian yang mendalam perlu dilakukan tentang teori epistemologi, analisis terhadap pendekatan metodologi serta penerapan konsep tersebut dalam penelitian. Implikasi terhadap masyarakat yang mengabaikan epistemologi Islam ialah kelemahan moral dan etika yang dihadapi oleh masyarakat, ketidaksetujuan sosial, risiko tersebarnya ekstremisme, pemiskinan nilai-nilai keluarga, mengalami kekurangan dalam kesihatan mental dan emosional, ketidaksetaraan dan ketidakadilan, peningkatan ketidaksetaraan antara kaum serta ketidakupayaan untuk menghadapi krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, epistemologi menekankan pada kajian asas pengetahuan dan sumber kebenaran dan juga cara manusia memperoleh pemahaman. Ia juga mencerminkan perdebatan tentang hakikat dan hubungan antara pengetahuan dan realiti. Epistemologi juga memainkan peranan penting dalam pembentukan pandangan dunia dan juga memberikan landasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Perbezaan epistemologi antara Barat dan Islam mencakupi pendekatan asas terhadap pengetahuan dan sumber kebenaran. Cabaran dalam menempuh perbezaan ini termasuk pemahaman budaya, linguistik dan konteks sejarah. Cara mengatasinya pula melibatkan dialog antara budaya, penekanan pada persamaan dan penghargaan terhadap kepelbagaian perspektif intelektual.